بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Di antara perkara yang menjadi rukun iman ialah beriman adanya hari akhirat, adanya kiamat. Di antara perkara yang berkait dengan kiamat itu, kita percaya adanya mahsyar. Mahsyar ialah tempat perhimpunan. Di situ Allah Ta'ala himpunkan rasul-rasul. Tuhan himpunkan malaikat, manusia, jin dan lain-lain. Dan di mana perkara yang berkaitan dengan mahsyar ini ialah untuk memberi keadilan yang sewajarnya kepada manusia, kerana manusia ketika hidup di dunia ada yang melakukan amal yang soleh dan ada yang melakukan maksiat, derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di akhirat adalah tempat pembalasan. Jadi setelah berlakunya kiamat, sebelum manusia menerima catatan amalan, sebelum perbicaraan, manusia dihimpunkan di mahsyar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala ardin bayda mufraq ka qarsatin naqi laisa fiha alamun li ahad. Artinya dihimpunkan semua manusia pada hari kiamat di atas satu bumi yang putih, putih kemerah-merahan, seperti sebiji roti gandum putih yang baru dibakar. Bumi yang suci bersih, tidak ada padanya gunung ganang ataupun bukit bukau, dan tidak ada pula padanya sebarang tanda atau kesan yang menunjukkan kepada seseorang. Di mana bumi ini bumi yang rata, yang bersih. Di situlah manusia dihimpunkan setelah dibangkitkan dari kubur masing-masing. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan keadaan manusia pada masa itu. An ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yuhsyarun nasu hufatun uratun u'lat qultu ar-rijalu wan nisa'u jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd. Qala sallallahu alaihi wasallam wal amru ashaddu min an yuhimuhum dzalik. Rawahu Bukhari wal Muslim. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha katanya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dihimpunkan manusia dalam keadaan berkaki ayam, yakni tidak ada alas kaki, tidak berkasut, tidak berselipar, bertelanjang, tidak berpakaian. Lalu Aisyah berkata, kata Aisyah, saya pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, adakah orang lelaki dan perempuan saling melihat antara satu sama lain?
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Aisyah, keadaannya sangat dahsyat, menyebabkan mereka tak terfikir lagi malu dan aib. Dihimpunkan dalam keadaan tidak berpakaian, sebagaimana seseorang manusia dia lahir daripada perut ibu dia tanpa pakaian, maka demikian juga ketika dihimpunkan di mahsyar tanpa pakaian." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pula menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ayyuhan nas, innakum mahsyuruna ila Allahi hufatun uratun ghurla, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, wa'dan alaina inna kunna fa'ilin, illa wa inna awwala khalaiqi yuksi Ibrahimu alaihi salam, illa wa innahu sayuja'u birijalin min ummati fayu'khadhu bihim dhatu shiman fa'akulu ya rabbi ashabi fayakulu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak fa'akulu kama qala abdus salih wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta anta ar-raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Qala fa yuqalu li innahum ma yazaluna murtaddina ala a'qabihim munzu faraqtahum fa aqulu suhqan. Artinya Nabi kata, wahai manusia, sesungguhnya kamu akan dihimpunkan kepada Allah dalam keadaan tidak beralah kaki, tidak pakai kasut, tak pakai stocking, tak pakai slipper, berkaki ayam, bertelanjang, dalam keadaan tidak dikhitan, seperti yang dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Surah Al-Anbiya ayat 104. Ayat bermaksud, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Ketika kita mula-mula lahir, tanpa kita tak pakai pakaian, manusia lahir daripada perut ibu dia tanpa pakaian, maka sekali lagi Tuhan hidupkan manusia setelah mereka mati tanpa pakaian. Itulah satu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Jadi Allah Ta'ala kata, itulah janji Allah, dan janji Allah itu pasti benar. Lalu Nabi kata, ingatlah, sesungguhnya makhluk yang pertama yang diberi pakaian oleh Allah ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi kata, ingatlah, sesungguhnya aku dibawa kepada Nabi beberapa orang lelaki dari kalangan umatku, lalu mereka diambil untuk dimasukkan di kalangan orang-orang yang dibawa ke arah neraka. Lalu kata Nabi, aku pun berkata, wahai Tuhanku, mereka itu adalah pengikutku. Mereka itu adalah pengikutku. Allah berfirman, Allah berkata, wahai Muhammad, kamu tidak tahu apakah mereka lakukan selepas kamu wafat. Setelah kamu wafat, kamu tak tahu apa yang mereka buat, wahai Muhammad. Lalu aku berkata seperti yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pernah berkata,
wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tuwaffaitani kunta anta raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Surah Maidah ayat 117 hingga 118. Artinya, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada bersama mereka. Tetapi setelah engkau wafatkan aku, setelah engkau matikan aku tak tahu lagi apa yang mereka buat. Adalah engkau sendiri yang menyaksikan terhadap mereka, wahai Tuhan. Dan engkau adalah maha menyaksikan di atas segala sesuatu. Wahai Tuhan, jika engkau menyeksakan mereka, mereka itu adalah hamba-hamba. Dan jika engkau mengampunkan mereka, sesungguhnya engkau maha berkuasa lagi maha bijaksana. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran perkataan ini, Nabi Isa mengucapkan demikian ketika dia melihat umatnya yang dibawa oleh malaikat ke neraka. Dia kata, kenapa bawa umat dia ke neraka? Lalu Allah Ta'ala kata, mudah tahu wahai Isa, mereka menyeleweng selepas ketiadaanmu. Jadi Nabi Isa kata, kamu lebih mengetahui wahai Tuhan. Kamu Tuhan yang maha menyaksikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan sabdanya. Nabi kata, lalu dikatakan kepadaku, mereka sentiasa murtad, meninggalkan ajaran Islam, berpaling tadah menentang Islam. Selepas kamu meninggal mereka, aku pun berkata, kalau begitu wahai Tuhan, jauhkan mereka dariku, jauhkan. Semua yang dibangkitkan akan berhimpun di mahsyar. Peristiwa yang besar dan dahsyat ini telah diberitahu di dalam Al-Quran. Di antaranya ialah firman Allah Ta'ala, dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud. Artinya, hari kiamat itu ialah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuk menghadapinya, dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan oleh segala makhluk. Maknanya manusia dan jin dihimpunkan di satu tempat yang sangat luas. Tuhan himpunkan manusia daripada manusia pertama, Adam alaihissalam, sehinggalah manusia yang paling akhir yang Tuhan cipta. Daripada jin yang pertama Tuhan cipta hingga jin yang terakhir, semuanya dikumpulkan di satu tempat untuk menunggu hukuman dan pembalasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Taala, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Surah Tarabun ayat ke-9. Ingatlah hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan kamu, pada hari pengumpulan untuk dihisap. Itulah hari yang dinampakkan kesalahan-kesalahan. Tuhan kata, pada masa itu bila manusia dihimpunkan, masing-masing menyesal. Menyesal, tak sangka bahawa akhirat ni benar-benar wujud. Tak sangka bahawa kiamat ni benar-benar berlaku. Sebab ramainya manusia yang menolak dakwah Nabi-Nabi, yang beranggapan tidak mungkin adanya kehidupan setelah mati, tak mungkin adanya alam akhirat. Mereka tak percaya adanya alam yang lain selain daripada alam dunia ini. Pada masa itu manusia sangat menyesal. Orang yang beriman juga menyesal kerana mereka tidak melakukan amalan yang sebaik-baiknya,
sebagaimana yang dipesan oleh nabi-nabi mereka. Firman Allah Ta'ala, la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih. Surah Al-An'am ayat ke-12. Ayat bermaksud, demi sesungguhnya ia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Kiamat itu pasti berlaku, tak ada lagi ragu-ragu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kiamat tak akan berlaku sehinggalah tanda-tanda kiamat itu berlaku. Dan Nabi sendiri tak tahu bila berlakunya kiamat. Tiba-tiba ada orang dia boleh tahu, boleh agak tahun bila. Nabi sendiri ketika ditanya oleh Jibril alaihissalam, mata sa'ah, bila berlakunya kiamat? Nabi jawab, ma mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Bukanlah aku orang yang ditanya ini lebih tahu daripada kamu orang yang bertanya. Boleh jadi kamu yang bertanya lebih tahu daripada aku. Jadi Nabi sendiri pun tak tahu bila tarikh berlakunya kiamat. Dan pernah satu ketika, ketika Nabi sedang berucap, mari seorang badui dia tanya, mata sa'ah, bila berlakunya kiamat? Nabi meneruskan ucapan dia. Jadi ada orang kata mungkin Nabi tak dengar, ada pula orang lain kata mungkin Nabi dengar tapi Nabi tak suka dengan pertanyaan itu. Tiba-tiba selepas Nabi berucap, Nabi tanya, aina sa'il? Mana dia orang yang bertanya tadi? Lalu dia kata, saya wahai Rasulullah. Lalu Nabi kata, ma'adatta laha. Apa yang kamu sediakan untuk hadapi hari kiamat itu? Bila kiamat itu tak penting. Yang penting kita bersedia menyediakan bekalan amal yang soleh, dengan sebaik mungkin, dengan sebanyak mungkin, banyak melakukan kebajikan, banyak bertaubat kepada Allah, memohon keampunan dengan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Taala, hadza yaumul fasl jama'nakum wa awwalin fa in kana lakum qaidu fakidun. Surah Al-Mursalah ayat 38. Artinya ini adalah hari keputusan. Hari Tuhan beri balasan kepada semua manusia. Semua manusia yang hidup di dunia ini, sama ada orang yang baik, orang yang jahat, orang yang beriman ataupun orang yang kafir. Orang yang beriman dia akan dapat balasan dengan sebaik-baik balasan. Orang yang kafir Tuhan menyediakan neraka, seburuk-buruk tempat untuk mereka. Jadi Tuhan kata, hadza yaumul fasl jama'nakum wa awwalin. Ini dia hari keputusan. Kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripadamu. Dunia ini sudah didiami oleh manusia sebelum kita mak ayah kita. Sebelum mak ayah kita, tok nenek kita. Sebelum tok nenek kita, mak ayah dia lagi. Sehinggalah yang paling awal Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi kata, Tuhan tetap dah bila gelaran kita hidup atas dunia. Jadi Nabi kata, fanzur madza ta'maluna fiha. Mu fikir apa yang kamu nak buat ketika kamu berada dalam dunia ini. Beruntunglah orang yang sentiasa beringat dan beramal untuk hidup lepas pada mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, al-qayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Nabi kata orang yang bijak ialah orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang berusaha nak dapat kasih sayang Allah. Orang yang bijak ialah orang yang berusaha untuk mendapat keampunan Allah. Orang yang bijak, orang yang sentiasa mencari keredaan Allah. Dan dia beramal untuk hidup lepas pada mati. Bukan saja dia beramal cari
duit untuk hidup di dunia, tetapi dia juga mencari amalan, mencari bekalan untuk hidup di alam akhirat. Banyak mana kita perlu cari sebanyak yang mungkin. Sebab bila kita pergi ke alam akhirat, kita tidak ada peluang untuk balik ke alam dunia. Jadi sediakanlah amalan sebanyak yang mungkin, supaya kita senang ketika berada di alam akhirat ini. Jadi Tuhan sebut hadza yaumul fasl jama'nakum wa awwalin. Ini adalah hari keputusan. Hari Tuhan menentukan nasib, sama ada seseorang itu ke syurga ataupun ke neraka. Kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripadamu. Maka jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakulah tipu daya itu. Tuhan kata, kalau mu boleh cari halah, kenapa mu tak beriman masa hidup di dunia? Apa alasanmu? Kenapa mu tak buat amal soleh? Tapi pada masa itu tidak ada peluang kita untuk berlepas diri, maka kita akan bertemu dengan hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan saja manusia yang dihimpunkan, tetapi termasuk juga jin, haiwan. Perkara ini dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, wa idzal wuhus khusyirat, surah Takwir ayat ke-5. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Kenapa dikumpulkan? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menyebut, ya ibadi haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tazalamu. Tuhan kata, wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan perbuatan zalim kepada diriku. Allah tak akan berlaku zalim kepada hamba-hamba dia. Dan Tuhan kata, aku jadikan zalim ni haram sesama kamu. Kita tak boleh buat zalim sesama makhluk. Manusia tak boleh buat zalim sesama manusia. Manusia tak boleh buat zalim kepada haiwan. Jadi zalim adalah satu perkara yang dibenci. Di kalangan binatang ada yang besar tendang yang kecil, pijak yang kecil, yang bertanduk, menendang yang tak ada tanduk, yang kecil tak mampu nak balas. Jadi di akhirat Tuhan beri peluang. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mereka dihimpunkan untuk dibicarakan sesama mereka, sehingga yang tidak bertanduk membalas terhadap yang bertanduk. Kemudian Allah mematikan semuanya. Dia tak ada surga neraka. Haiwan ni yang besar di dunia, yang pijak yang kecil, yang tendang yang kecil, Tuhan jadikan dia yang kecil di akhirat. Yang kecil tu Tuhan jadikan besar. Yang bertanduk di dunia, dia Tuhan jadikan dia tidak bertanduk. Yang tak bertanduk di dunia, yang dia masih kecil, Tuhan jadikan dia besar di akhirat. Kemudian Tuhan beri peluang untuk dia balah. Kalau dia pijak mu dulu, mu pijak dia sekarang. Selesai balah, semua binatang itu dijadikan tanah. Habis setakat itu. Adapun manusia dan jin, dia tak habis itu. Dia proses dia panjang. Dia akan bergerak, mengambil buku catatan amalan, kemudian ditimbang, kemudian melalui titiang sirat, dan akhir sekali sama ada sampai di syurga ataupun di neraka. Kesemua manusia dan jin yang dihimpunkan di padang mahsyar dalam keadaan yang berbeza-beza, di kalangan mereka menurut amalan masing-masing di dunia ini. Ada di kalangan mereka yang hidup senang, ada yang sangat menderita, susah.
bergantung kepada amalan di dunia ini. Ada yang berpeluh sehingga peluh menenggelami betih peha mereka. Ada yang selesa berteduh dapat berada di bawah bayangan aras. Jadi kesemuanya bergantung kepada keadaan mereka hidup di dunia ini. Kalau dia hidup di dunia ini sebagai seorang yang soleh, beriman, bertakwa, maka selamatlah dia ketika dia berada di mahsyar ini. Sehingga disebut ada yang berjalan dengan kaki, ada yang berjalan dengan muka. Kita nak bayang bagaimana dia berjalan dengan muka dia. Perkara ini disebut di dalam Al-Quran, wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amah ma ashabul mas'amah was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Surah Waqiah ayat 7 hingga 11. Artinya, dan kamu menjadi 3 golongan, yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan ini, dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri ini. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah. Ada di kalangan yang beriman, dia beramal soleh, dan dia sentiasa menjauhkan diri daripada maksiat, sentiasa mengawasi diri daripada melakukan perkara yang dilarang, sentiasa bertaubat kepada Allah. Ini golongan yang hampir dengan Allah. Berkata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, terbagi manusia itu pada hari kiamat kepada 3 golongan. Satu golongan berada di kanan aras, iaitu mereka yang diberi kitab amalan mereka dengan menerima melalui tangan kanan mereka. Iaitulah kebanyakan ahli syurga. Satu golongan lagi berada di kiri, yaitu mereka yang diberi suratan amalan, dan mereka mengambil suratan amalan itu dengan tangan kiri mereka, yaitu keseluruhan ataupun kebanyakan mereka adalah ahli neraka. Dan yang ketiga ialah mereka yang diberi keistimewaan di hadapan aras, di mana kedudukan mereka sedikit dari ashabul yamin dan lebih tinggi daripada ashabul yamin. Mereka ialah para rasul, anbiya, siddiqin dan para syuhada. Golongan ini tak ramai, tapi ini golongan yang sangat istimewa, yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Keadaan mereka ketika berjalan berbeza. Di antara satu sama lain, ada yang berkenderaan, ada yang berjalan kaki, ada pula yang buta, pekak, dan yang berjalan dengan muka. Perkara ini dinyatakan oleh Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan sebut dahsyatnya di akhirat. Ada yang tak buta di dunia tapi akhirat buta. Ada yang tak pekak di dunia tapi di akhirat jadi pekak. Ini bergantung kepada amalan masing-masing. Firman Allah Ta'ala, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsah.
Surah Taha ayat 124. Artinya, dan sesiapa yang berpaling, yang tak layak kepada peringatan, hidup di dunia ni diberi peringatan, diberi amaran oleh nabi-nabi, oleh rasul-rasul, dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, dibaca kepada mereka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tak layak, tak peduli. Jadi Tuhan kata, waman a'rada an dzikri, sesiapa yang berpaling daripada peringatanku, yang tak indah, yang tak layak kepada amaranku, maka sesungguhnya bagi mereka kehidupan yang sempit, dan kami akan himpunkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kami himpunkan mereka dalam keadaan buta, padahal dia hidup di dunia ni tak buta. Lalu dia berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhan, kenapa kau jadikan kami hari ini buta, sedangkan kami hidup di dunia tak buta, kami dapat melihat. Lalu Allah Ta'ala kata, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Ingat tak masa hidup di dunia dulu, telah sampai kepadamu peringatan kami, orang dah baca kepadamu ayat-ayat kami, peringatan kami, orang dah beritahu adanya akhirat, adanya pembalasan, tapi kamu tak layak, kamu buat tak tahu, kamu tak buat persediaan untuk bertemu dengan aku pada hari ini. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka demikianlah hari ini kamu dilupakan, kamu tak diberi kelebihan. Jadi asal dia di dunia tak buta, dia dapat melihat, tapi dia tak peduli kepada nasihat, tak dengar nasihat orang, tak buat persediaan untuk menghadapi hari kiamat. Seolah-olah dia macam kiamat tak wujud, seolah-olah dia tak akan mati. Maka mereka menerima akibat yang buruk ketika mereka dihimpunkan di mahsyar. Firman Allah Ta'ala, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summan ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira dzalika jazaohum bi annahum kafaru bi ayatina wa qalu a idza kunna idhaman wa rufata a inna lamab'utsun khalqan jadida. Artinya, dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat di atas muka mereka. Dia tak boleh nak berdiri dengan kaki, tak boleh nak berjalan dengan kaki, tapi Tuhan kata, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim, kami himpunkan mereka pada hari kiamat, ketika berada di mahsyar, di atas muka-muka mereka. Wa umyan, wujuhihin umyan, dalam keadaan dia buta. Wa bukman, bisu. Wa summan, pekok. Jadi dia buta, bisu, pekok. Sangat susah orang seperti ini. Ma'wahum jahannam, tempat tinggal dia ada neraka. Tiap-tiap kali nyala api neraka jahannam itu, setiap kali api itu padam, kami tambahkan lagi nyalaan yang baru, yang lebih dahsyat daripada itu.
Acu nak padang je, Tuhan ganti dengan yang lebih panas, lebih dahsyat daripada itu. Itulah balasan bagi mereka. Kerana sesungguhnya mereka kafir. Mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka berkata, adakah apabila kami telah menjadi tulang belulang dan kami hancur repuk, kami benar-benar akan dibangkitkan kembali menjadi makhluk yang baru? Dia permain-mainkan Nabi-Nabi. Dia kata adakah bila manusia ni mati dikemumi dalam tanah repuk, tulang pun hancur, hidup semula ke? Pernah satu ketika Abu Jahal dia bawa debu, bawa abu mayat. Dia kata, "Hei Muhammad, kamu kata manusia yang mati ni Tuhanmu akan hidupkan semula. Betul ke wahai Muhammad?" Nabi kata, "Ya." Lalu dia ambil abu mayat. Dia tiup depan Nabi. Abu seperti ini, mayat yang dah jadi abu seperti ini hidup semula ke? Nabi kata, "Ya." Dan memasukkan kamu dalam neraka. Dia Abu Jahal. Jadi apa yang Nabi sebut ni ada benar-benar akan berlaku. Wajib kita beriman bahawa balasan itu ada. Adanya pembalasan daripada Allah, sama ada kepada manusia yang baik ataupun manusia yang jahat. Yang baik diberi balasan baik, nikmat syurga yang tak pernah kita bayangkan. Dan yang neraka, yang kufur kepada Allah, Allah Ta'ala janji neraka azab yang tak pernah kita bayangkan. Azab yang sangat dahsyat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala salasati asnaf, sinfan masyatun wa sinfan rukbanan wa sinfan ala wujuhihim. Qila ya Rasulullah, kaifa yamsuna ala wujuhihim? Qala sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi amsyahum ala aqdamihim qadirun ala an yamsyahum ala wujuhihim yaumal qiyamah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Nabi kata, dihimpunkan manusia pada hari akhirat nanti dalam 3 keadaan. Ada yang berjalan, ada yang berkenderaan, ada yang berjalan di atas muka. Kalau kita hari ini berjalan dengan kaki, ini dia berjalan dengan muka. Lalu sahabat Nabi tanya, sahabat ni yang dengar begitu, dia tanya Nabi, bagaimana mereka berjalan di atas muka? Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, hari ini Tuhan jadi kamu berjalan atas kaki. Tuhan jadi kamu berjalan menggunakan kaki. Tuhan yang jadikan orang berjalan dengan kaki, Tuhan itulah juga akan menjadikan mereka berjalan dengan muka. Tuhan mampu. Kalau dia boleh buatmu berjalan dengan kaki, berdiri dengan kakimu, Tuhan juga mampu buat seseorang untuk berjalan dengan muka dia. Jadi itu keadaan dahsyatnya, betapa hinanya manusia yang deraka kepada Allah, yang sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dihina di akhirat, akan dihukum dengan hukuman yang sedahsyat-dahsyatnya, dan tidak ada kasihan belah. Kita atas dunia ni kadang-kadang
ada orang bersimpati, ada orang siang, ada orang tolong. Akhirat siapa nak tolong? Tak ada orang bersimpati, tak ada orang siang belah ke dia. Maka dia akan menerima hukuman sedahsyat-dahsyatnya. Karena itulah janji Allah kepada golongan yang kafir, golongan yang engkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman, dia wajib beriman kepada adanya hari kiamat, ada hari akhirat, dan perkara yang berkait dengan hari akhirat. Antara yang berkait dengan akhirat ni adalah kita beriman adanya pembalasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Manusia yang soleh, yang bertakwa, maka dia akan mendapat sebaik-baik layanan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang kufur, yang angkuh, yang sombong, yang takabur, yang memperolok-olokkan dakwah nabi-nabi, mereka akan dihina dan dihukum dengan seburuk-buruk hukuman. Dan kita doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita termasuk dalam golongan yang diselamatkan oleh Allah, yang diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.